Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ni just nak share tentang pengetahuan am lah. Benda tentang pushing and pulling dalam filem fotografi. So benda ni orang dah tak pakai dah sekarang. So just benda ni kalau kita tahu ke tak tahu ke, tak ada orang kata apa, tak ada memberi nilai tambah ke apa-apa ke, just pengetahuan am lah. Pasal konsep pushing and pulling dalam filem fotografi ni dah jarang digunakan. Sebab kebanyakan orang sekarang ni yang guna filem fotografi ni, dia lebih kepada hobi atau minat tu, bukan sebagai keperluan ataupun tak ada pilihan lain. Berbeza zaman dulu, masa fotojurnalis lah, kebanyakan wartawan ataupun wartawan foto yang gunakan filem, dia tak ada pilihan untuk gunakan digital lah. Pasal masa tu hanya ada filem saja. Dia ada satu medium saja untuk orang kata merakam gambar tu, dengan filem saja. So untuk terutamanya adik-adik kakak yang masih baru dalam bidang foto kan, kalau ada dengar orang-orang lama ataupun hotel cerita kan, dulu abang pakai filem 200 ni, abang push je filem ni kan. Kalau nak shoot malam abang push, kalau nak shoot siang abang pull kan. So apa benda push and pull ni? Push and pull fotografi dia bukannya bermaksud kita tarik filem macam ni tau. Maksudnya bukan kita push, bukan kita pull ataupun kita push filem tu. Cuma dia dalam konsep dia, nanti saya beritahu lah. Ini memang push lah. Push tarik kan. Ini apa? Ini bukan negatif tau, ini slide film. Ini slide film ni saya proses sendiri. Pasal mungkin ada ramai yang tak tahu, sebelum saya masuk jabatan atau bekerja sebagai fotografer, saya pernah juga kerja dalam film lab, proses filem ni, terutamanya filem isik. Ni memang saya proses sendirilah. Cuma gambar ni just gambar dalam bilik bujang saya dulu lah. Okey, apa yang dimaksud dengan push dan pull dalam bidang foto, dalam bidang filem lah, perfilman maksudnya. Push ni maksudnya, contohlah kalau kita ada filem asal 400, kita push tu, contohlah push one stop tu, maksudnya asal 400 ni kita guna pada kita setting pada kamera kita 800 tu, one stop ada 400 ni 800. So benda ni mungkin kepada adik kakak yang baru mungkin agak confused sikit lah. Kalau kita tengok kamera manual macam Nikon FM2 ke ataupun Canon jenis lama kan, kalau kita tengok bahagian asal dia tu, ISO dia tu, kalau asal daripada 400 tu, kalau kita satu stop tu, dial tu dia pergi 800. Itu maksudnya one stop lah. Kalau 100 tu, one stop dia 200. Maksudnya daripada atas dial 100 tu 200. Itu kira one stop lah. So kalau nak cerita one stop, half stop tu macam ni agak confuse lah. So senang cerita macam ni lah. Konsep push tu, kita gunakan filem 400, kita masuk dalam filem dalam kamera, tapi dalam kamera tu kita setting dia seolah-olah kita menggunakan filem 800. So tujuan tu nama dia push tau. Push tu maksudnya kita 400, kita guna filem 400. Tapi pada kamera tu, untuk metering tu, kita set kepada 800. Maksudnya sepatutnya dial dekat kamera tu kita letak 400, tapi kita letak 800. Okey, sebab dia kenapa? Kebanyakan fotojurnalis lah, dia ada stok filem yang terhad tau. Kadang-kadang bos dia bagi untuk satu minggu tu mungkin asal 400 je. So mungkin ada masa-masa tertentu dia perlu buat assignment waktu malam kan. Mungkin nak cover sport ke, ada breaking news waktu malam ke, ada accident ke, terbakar ke apa kan. Dia so ISO 400 ataupun 200 dia tak cukup tau. Terutamanya waktu malam kan. Bila zaman-zaman masa tu lampu bukan terang macam ni, LED kan. So kalau digunakan asal pada 400 ni, keadaan tu akan jadi gelap tau. Maksudnya gambar dia tu dia tahulah dia tak akan dapat rakam gambar yang baik lah, kecuali dia pakai tripod lah. Biasanya fotojurnalis ni ambil gambar action, ada orang pergerakan apa semua kan. So kalau dia guna 400 ni, dia nak matikan pergerakan orang, mungkin dia kena guna shutter 160 atau ke bawah. Dan bila kita guna shutter macam tu, kebarangkalian untuk subjek tu blur tinggi lah. So apa dia buat, asal 400 ni dia pakai juga masuk dalam kamera, tapi dia letak set kamera dia kepada 800. Set kamera dia kepada 800. So jadi dia boleh gunakan shutter speed yang laju lah. Okay, sebelum ni mungkin kalau dia guna asal 400 ni, dia set 400 juga, mungkin dia waktu malam ke apa, dia guna shutter sekitar 130 ataupun 160 kan. So bila dia push 800 satu stop, dia mungkin boleh guna asal shutter speed 125 ataupun 150 ni untuk subjek yang ada pergerakan lah. Dan biasanya jurufoto yang guna push process ni, jurufoto sukan lah, kadang-kadang dia tak ada stok ISO 1600 ke 3200. Bos dia bagi mungkin lasar 800 je. Dia kena shoot bola ke apa kan. Bola biasanya mungkin dia perlu pakai asal 1600 ataupun atas lagi. So dia pushkan filem tu.
So apa jadi benda tu tak habis dekat situ tau. Maksudnya bukannya automatik gambar tu jadi okey. Bila kita push, maksudnya macam filem 400, kita push 800, gambar tu sebenarnya dah jadi underexpose tau. So sebelum dia hantar gambar tu proses, dia akan tulis dekat canister filem ni. Filem ni 400, dia tulis dekat canister ni 800 ataupun plus 1, campur 1. So kebanyakan lab profesional dia akan tahu benda tu. Dan lagi pun macam kalau wartawan ke jurufoto sukan atau surat khabar, dia dah ada lab tertentu dah yang company dia biasa hantar untuk develop kan. So kalau one stop, dia akan tulis dekat canister ni campur 1. Maksudnya orang yang proses tu, dia tahulah yang filem tu dia perlu push masa proses tu one stop. Push one stop tu maksudnya development dia agak lama sikit. Maksudnya dia perlu develop filem tu, adalah dia punya cara dia kan. Maksudnya lebih lama berbanding yang biasa. Contohlah, kalau ni contoh saja tu. Maksudnya sebelum ni mungkin dalam 5 minit ni contoh. 5 minit dia letak dalam developer tu untuk normal filem, tapi normal processing. Tapi sebab filem 400 ni dah push kepada 800, mungkin dia kena letak 6 atau 7 minit. Itu contohlah, maksud anggaran lah. Waktu sebenar dia mungkin saya pun tak pernah ingat kan. Tapi lebih kurang macam tu. Itu push proses tu. Push proses maksudnya push filem tu maksudnya asal 400 filem kita masuk dalam kamera, tapi kita setkan asal ataupun ISO pada kamera kita pada 800 one stop. Sebab apa? Sebab satu, keperluan menggunakan shutter speed yang tinggi. Kalau kita guna shutter filem 400 ni waktu malam macam tu, kita nak guna shutter yang laju, gambar tu akan jadi gelap kan. Ini bukan nak guna tripod ni yang kita nak merakam gambar action. Biasanya fotojournalis lah, pasal dia tak ada pilihan. Macam sekarang ni kita boleh set ISO ataupun auto ISO kan. Setiap frame pun kita boleh adjust. Frame nombor 1 kita letak ISO 1000. Frame nombor 2 kita letak ISO 100. Frame nombor 3 kita boleh letak ISO 10,000 ke kan. Macam dalam masa filem dulu, contohlah kalau kita dah push proses 400 ni, maksudnya filem 400, kita set kamera kita pada 800. Satu roll 36 exposure tu dia akan jadi 800 je. Kita tak boleh nak tukar-tukar setiap frame yang lain. So maksudnya satu roll tu kita hantar kedai, kita tulis dekat sini, ataupun kita tulis asal 800 kat sini, walaupun filem ni filem 400 kan. Hantar kedai dia tahulah. Tapi biasanya yang mana-mana kerja dengan surat khabar ke ataupun yang biasa hantar kedai gambar yang biasa dia hantar, dia tak perlu tulis 400 ke push ke apa. Dia tulis campur 1 je. Orang kedai tu dah tahulah. Maksudnya filem tu dia kena develop lebih lama sikit berbanding biasa. Cuma ada pro and cons je lah. Cons dia punya cons dia akan jadi lebih grainy lah. Pasal tu kalau kita biasa tengok, mungkin adik kakak sana jarang tengok surat khabar kan. Dulu-dulu kalau kita tengok gambar surat khabar tu, tanya gambar sukan, grainy dia agak kuat tu. Memang grain dia macam, kalau sekarang ni mungkin kalau kita macam guna ISO 10,000 ke 20,000 ke macam tu lah, dia punya grainy dia tinggi lah. So grain dia bertambah dan kontras dia pun bertambah. Kontras dia maksudnya kalau warna hitam tu dia hitam pekat, dia tak ada detail. Contohlah kalau ada orang kat padang kan, ada shadow dia jatuh dekat rumput kan, kawasan yang shadow dekat rumput tu dia jadi hitam. Maksudnya detail rumput tu, dia punya tekstur dia kita tak nampak. Itu dia punya keburukan dia menggunakan ISO tinggi ataupun push proses lah. Kebaikan dia tu lah, kita boleh lah gunakan ISO yang laju lah. Gambar tu masih kita dapat lagi lah. Cuma cantik dari segi technical detail tu tak ada lah. Tapi gambar tu masih lagi boleh digunakan lah. Okay, tu push lah. Kalau pull pula macam mana? Pull pula kita tarik tau. Maksudnya asal 400, kita turunkan kepada 200. Kita turunkan kepada 200. Maksudnya kita masukkan filem 400 dalam kamera kita. Tapi pada kamera kita set manual, kita letak asal 200. Seolah-olah kita menggunakan filem 200. Lagi sekali lihat dengan betul-betul. Ni filem 400. Kita masuk dalam kamera. Contohlah kamera Nikon saya lah, FM2. Kita setkan dia punya ISO tu pada 200. Sudah kita pull, maksudnya kita tarik one stop. One stop biasanya 400, turun one stop dia jadi 200 lah. Sebab dia, contohlah kita nak ambil gambar waktu tengah hari kan. Ataupun kalau kita guna asal ni ada ISO, atau kalau kita guna asal ni dia kena, kita kena guna shutter speed yang laju kan. Ataupun mungkin kita nak buat shutter speed slow sikit kan. Tapi kalau kita guna asal ni, kita tak boleh guna shutter speed slow. So kita kena turunkan dia kepada asal 100. Dan lagi satu, salah satu tujuan dia ialah untuk bagi dia low contrast tu. Low contrast tu maksudnya contohlah kalau dia rakam gambar waktu pagi ke ataupun lewat petang ke, yang mana dia punya kontras dia terlalu tinggi. Detail dia maksudnya antara shadow dengan highlight dia terlalu tinggi. So macam mana cara nak low contrast kan dia punya tu. Itulah dia akan pull proses.
Dia pull proses tu masa develop lah, dia akan pullkan filem ni, maksudnya ISO 400, dekat kamera dia set 200. So dia punya keburukan dia, cons dia lah, gambar tu akan jadi less contrast lah, less contrasty lah, dia macam kurang kontras, macam tu lah. Tapi bahagian detail tu adalah macam saya beritahu tadi lah, kalau kita ambil gambar orang tengah panas, lepas tu ada shadow jatuh kat rumput, kalau kita pull, shadow area orang tu ada, dan detail ataupun tekstur rumput tu masih lagi nampak. Ini berbeza dengan yang kita push tu kan. Kalau kita push, shadow jadi hitam, solid, dia punya detail dekat rumput tu kita tak nampak. Ini pull lah. Kalau pull, dia jadi kurang kontras. Cuma itulah, benda ni sekadar pengetahuan lah. Sekarang ni orang dah tak buat dah benda tu. Lagi satu, tak ada keperluan pun nak buat. Kenapa nak buat kan? Pasal kita ada banyak pilihan kan. Tak perlu, kalau kita rasa nak tukar-tukar ISO, baik kita guna digital kan. Tapi untuk dari segi kreativiti, boleh. Boleh tu maksudnya, biasanya kalau kita dapat hasil yang terbaik, kita kena gunakan professional film tu. Kalau consumer punya film biasa, dia ada, kalau professional film, dia ada tulis professional tu. Kalau kita guna consumer film, dia hasil dia tak berapa bagus sangat. Professional film ni dia mahal, dan kalau kita push proses tu, hasil dia akan jadi lebih baik lah. So itulah dia antara salah satu tujuan push and pull proses zaman filem dulu. Cuma sekarang ni ada yang orang buat juga, dia lebih kepada untuk orang kata apa, art lah, seni tu maksudnya, contohlah dia guna filem Tri-X ataupun T-Max 400, dia nak grain lebih ataupun nak jadikan gambar tu ataupun image tu lebih kontras, warna gelap lebih gelap lagi, shadow area tu lebih, orang kata, pekat lagi dia punya tu. Lepas tu dia punya grain dia bertambah kan. Dia boleh push proses juga. Contohlah dia guna ISO 400 ni. Ni filem baru kan. Maksudnya filem baru, bukan filem expired lah. Filem expired tu nanti kita explain lain lah. Fresh filem tu, contohlah guna Tri-X ataupun T-Max 400 fresh filem. Kita masuk dalam kamera, kita setkan dia kepada 800. Maksudnya kita push tau. Kita push filem 400 ni kepada 800. Tapi dia tak habis kat situ tu. Jangan kita hantar kedai je, kita kena beritahu kedai tu. Tapi tak semua kedai boleh buat, ataupun tak semua kedai nak buat. Biasanya kalau dia buat pun, dia mungkin akan charge kita lebih lah, pasal ada kerja lebih dia kena buat kan. So gambar tu nanti dia akan jadi high contrast tu. High contrast tu maksudnya kalau boleh black and white lah, dia akan jadi dark area tu akan jadi gelap, dia lebih solid lah. Dia tak adalah macam grey scale ke apa kan. Tapi ni bergantung pada orang yang develop filem tu lah. So maksudnya kalau kita guna 400 ni, kita letak pada 800, kita hantar kedai, kita kena bagi tahu kedai tu, you boleh tak you push proses ni, saya punya filem ni 400 tapi saya letak ISO 800. Bagi orang yang developer ataupun orang yang berpengalaman cuci filem ni, develop filem ni, dia tahulah apa dia nak buat kan. Tapi kalau dia just baru-baru belajar, mungkin dia tak tahulah. Pasal orang yang dah lama cuci filem, dia tahu berapa lama dia nak push, berapa lama dia nak pull. So ini lebih kepada orang kata advance ataupun seni lah kan. Untuk yang biasa-biasa nak shoot filem tu kan, tak payah pening-pening kepala lah guna nak push ke nak pull kan. Pasal dulu tu macam saya beritahu tadi lah, macam wartawan, photojournalist, kadang-kadang stok filem dia ada untuk seminggu tu, mungkin dia dapat 200 je, bos bagi ni yang ada sekarang ni. Stok 400 ataupun 800 ataupun 1600, kerja tak ada lagi, you pakai je filem ni. So kerja photojournalist ni kadang-kadang siang, kadang-kadang malam kan. Kadang-kadang ambil gambar orang kata apa, sukan, kadang-kadang ambil gambar action ataupun adalah breaking news, benda tak tentu kan. So stok filem dia bukannya dia satu bug ni, satu bug tu biasanya contoh 400 ni dia datang dalam 20 roll kan, satu paket tu. Dia bukannya ada 20, 400, ada 200, ada 100 kan. So dia macam tu lah. So maksudnya kalau lah, contohlah saya hanya ada stok filem 400 je kan, bos bagi dalam 20 roll kan, untuk sebulan ke ataupun untuk seminggu ke apa kan. Tiba-tiba kena cover event malam yang agak banyak, event malam. Biasanya tak cukup exposure benda ni kan, tak cukup dedahan. Kalau saya gunakan benda ni, kemungkinan besar gambar tu akan gelap walaupun kita pakai flash kan. Untuk selamat, kita push proses je, letak pada 800. Dan macam saya beritahu tadi lah, kita kena hantar kedai yang biasa dengan kita. Kalau kita guna 400 ni, kita letak 800. Lepas tu dekat filem ni kita mark 1 plus 1 campur 1, kedai tu tahu dah, okey dia ni punya filem ni akan dicuci lebih masa lah. Maksudnya lebih masa, dia akan develop lebih masa sebab dia dah push one stop. So macam saya beritahu tadi lah, tak payah nak pada pening kepala. Ni just nak pengetahuan am sajalah. Okey, berbalik kesimpulannya,
push filem tu bermaksud ISO 400 pada filem ni, kotak ni. Filem ni ISO 400. Push proses tu bermaksud bila kita masuk dalam kamera, kita ISO dia kita naikkan. Maksudnya 400 ni kita setting di kamera kita 800. Okey. Kalau pull pula, filem 400 masuk dalam kamera, tapi untuk setting kamera tu kita setkan ISO dia 200 atau rendah lagi. Push kita naikkan ISO, pull kita turunkan ISO di kamera. Lepas tu masa proses tu kita kena bagi tahu kedai tu jugalah, orang yang cuci tu kan. Kalau kita filem ni 400, kita set kamera 800, lepas tu kita just hantar je kedai, tak bagi tahu apa kan, tak ada makna pun. Just metering je lah, okey kan. Tapi gambar tu akan jadi apa akan jadi kalau kita tak bagi tahu kedai kan. Apa akan jadi? Okey, apa akan jadi dia macam ni lah. Filem 400, kita push 800, setting kamera 800, kita hantar kedai tak bagi tahu apa, gambar tu akan jadi apa? Cuba fikir sekejap. Gambar tu dia akan jadi gelap tu, bukan terang tau. Dalam orang kata apa? Dalam imajinasi kita mungkin kita rasa gambar tu akan jadi okey lah kan, tapi sebenarnya gambar tu akan jadi gelap. Kalau digital lain, digital kalau yalah asal tu kita tukar 400 800 memang dia okey lah. Tapi kalau filem ni, kalau kita tukar masukkan asal 400 dalam kamera filem, dalam kamera filem kita letak ISO 800, dari segi metering memang okey, tapi kalau kita tak bagi tahu orang yang develop filem tu, filem tu akan jadi gelap lah. So itulah dia kesimpulannya. Kalau ada yang tak faham tu, saya faham kan, sebab benda ni dia agak advance sikit lah. Orang kata apa, advance nak cakap pun tak betul. Dia agak, macam mana nak cakap, dia agak, nak kata rumit sangat pun tak lah. Kalau kita faham basic tu lah, saya kata kan. Kalau kita nak belajar, nak minat foto, at least kita kena belajar basic juga lah. At least kita tahu kan apa itu push, apa itu pull, dan macam mana. Bila kita dah tahu benda-benda tu, dia akan memudahkan kita untuk berkarya lah. Kita nak push sebab apa, kita nak pull sebab apa kan. Bukannya kita, orang kata ikut-ikut orang ni. Orang shoot filem, kita shoot filem. Orang push, kita pun nak push. Kau push untuk apa kan. Zaman dulu tu dia push filem, pull filem tu terpaksa. Pasal dulu tak ada pilihan macam kamera digital sekarang ni. Kita boleh guna ISO 100, 200, 300, 400, 500. Kita boleh tukar-tukar. Macam dulu tak ada. So dulu cara diorang itulah dia untuk menyelamatkan keadaan. Yang penting untuk fotojournalis dulu untuk merakam, dapatkan momen tu. Dia punya technical detail, ada grainy sikit ke apa ke, benda tu kira nombor 2 lah. Yang penting momen tu dulu. Dan cara dia itulah push and pull processing. So kalau ada yang tak faham lagi tu, bolehlah tulis di ruang komen lah. Mana yang saya tahu tu saya jawab lah. Mana yang tak semua saya tahu kan. Kadang-kadang saya pun tak ingat. Tapi saya pernah push and pull proses filem slide lah. E-sig saya pernah buat masa bujang-bujang dulu lah kan. Pasal masa tu kerja tempat yang saya kerja tu boleh dikatakan professional lab jugalah. Pasal hanya professional lab yang ada proses e-sig ni. Kalau kedai-kedai biasanya C41 je. So dia agak lab yang besar kan. Kedai tu je perkongsian ringkas dia tentang push and pull proses filem, zaman filem dulu. Sekarang pun boleh, tapi itulah. Tak payahlah pening-pening kepala kan kita. Kalau yang rasa confuse sangat, pakai digital je lah. Okey, jumpa lagi.